Okey, bertemu lagi. Kita sambung pelajaran kita bersama Cikgu Asma. Hari ini kamu akan mempelajari lakaran perspektif satu titik. Satu titik lenyap. Okey, kita imbas kembali pelajaran kita pada minggu lepas. Okey, elemen lakaran perspektif mesti ada. Okey, mesti ada. Yang pertama adalah garis ufuk. Yang kedua, garis bumi. Okey, kemudian kita ada titik lenyap. Okey. Hari ini kita akan buat lakaran perspektif satu titik lenyap. Okey, kita kena buat elemen letak elemen ni dulu. Okey, yang pertama garis ufuk. Garis ufuk berada di belah atas lah nah. Ni macam ni. Okey, ni kertas A4 yang cikgu dah ambil dan cikgu dah lakarkan satu garis di atas dan satu garis di bawah. Di bawah ni adalah garis bumi. Okey, jadi kita tulis dekat tepi ni GB, yang atas ni GU. Okey, buat macam tu. Okey, garis ufuk dan garis bumi. Kamu kena tahu garis ufuk ni adalah penghujung yang mengecil itulah, penghujung, kira titik yang dah kita tak nampak dah objek kita. Kalau kita kata kita lukis, kita duduk depan ni, kita lukis sini kepala kereta api dan belakang ni adalah gerabak dia. Jadi hujung dia titik. Berhenti kat situ. Okey. Jadi hari ni kita nak buat satu titik lenyap. Jadi kita pilihlah dekat mana pun titik lenyap tu mesti berada di garis ufuk, bukan di garis bumi. Okey. Mesti berada di garis ufuk ya. Titik lenyap. Okey, kamu pilihlah tang mana pun. Katakan kat sini pangkah betul-betul. Dekat sini kamu tulis TL. Okey. Berada di garis ufuk. Okey, kamu letak satu titik TL. Tak kira lah belah ni boleh, sebelah ni boleh, suka hati. Kalau kamu nak bagi nampak kita kata apa, lakaran perspektif ni lagi cantik, kamu letak sebelah sengit sikit lah. Okey. Okey, seterusnya di garis bumi kita letak objek ya. Okey, contohnya petak ni ya. Semua lakaran tidak perlu menggunakan pembaris kecuali garis ufuk dan garis bumi kamu lakar menggunakan pembaris. Yang lain kita kena buat menggunakan tangan dan pensel saja. Okey, nama pun lakaran cikgu dah ajak dah. Maksud lakaran ya. Okey, freehand drawing ya. Okey, kamu letaklah dekat sini satu objek petak ni, kotak ni. Okey, kamu boleh label hujung ni A, B, C, D. Okey, kamu boleh label. Kemudian kita nak lukis dia nah. Okey, setiap penjuru ni kita perlu membuat garis perspektif, garis lurus. Kita panggil kat situ garis perspektif. Menuju ke titik. Ke titik ni, okey tengok saya fokus. Okey, titik ni kamu pangkah di atas garisan, bermaksud duduk kat sini. Ni titik dia. Jadi dari sini, semuanya dari sini. Tak boleh dah duduk tani ke, tak boleh. Mesti berada dari sini. Jadi kamu katakan kamu nak buat untuk garis A. Ni bucu A ni nak buat garisan perspektif ke titik lenyap. Kenapa nak buat garisan perspektif ke titik lenyap? Kerana titik lenyap ni adalah penghujung penghujung yang kita tengok tak nampak dah. Dia titik lenyap, nama pun lenyap, tak nampak dah. Okey, kira maksudnya mengecil, paling kecil dah. Okey. Jadi kamu kena buat lakaran satu garis lurus ke titik lenyap.
Okey, contoh macam cikgu buat ni Kita buat dengan garis layang dahulu supaya garisan kita apa kita kata ni tak bila kita padam tu tak adalah tinggalkan bekas sangat. Okey, tu A. Garis layang saja ke titik L. Okey. Titik lenyap Kemudian kamu ambil B pula. Okey, yang B pun sama. Okey, buat satu garisan garis lurus ya. Kita panggil garisan perspektif yang ni. Okey, macam tu. Okey, mesti bertemu di titik ni. Okey, kemudian titik D. Titik D pula, bucu D. Okey, bucu D. Kamu buat garisan perspektif. Ke titik L. Ke titik TL. Ke titik lenyap. Okey, kemudian yang C. Yang C, sebelah dalam gambar rajah ni, kamu perlu buat garis titik-titik garis putus-putus sebab menunjukkan dia berada di belakang. Garisan dia tersembunyi. Jadi, kita buat dulu garis layang macam biasa juga. Okey, macam tu. Okey, jadi dekat sini nanti kita buat garis putus-putus. Okey, dah siap. Yang ni adalah garisan perspektif. Okey, garisan perspektif ni kita lukis layang saja Kita lukis layang saja. Okey. Kemudian daripada garisan perspektif yang kamu dah siapkan ni, okey. Kamu buat garisan selari. Jarak kamu tentukan sendirilah jarak mana pun. Okey, kata kat sini A mesti ke B, ke garisan B. C duk ada di bawah, biar ambil kat dia. P ke B, ke sini. Garisan selari yang ni dengan yang ni mesti selari. Okey. Kemudian kita buat A ke B. Okey, dari B ni kita buat kita panggil garisan menegak. Ke garisan perspektif D ni. Okey, menegak Okey, yang ni dengan yang ni dia mesti selari. Jangan pikuk situ. Ni salah. Dia menegak. Okey. Kita dah dapat permukaan atas, permukaan tepi dan permukaan hadapan. Okey. Kita panggil lakaran 3D mesti ada atas, tepi, hadapan ataupun sisi. Okey, jadi yang belakang ni titik yang berada di A bucu ni. Okey, kita buat satu garis yang putus-putus sebab dia terselindung Okey. Putus-putus sehingga bertemu di garisan perspektif yang C ni. Okey, macam ni. Garis menegak sehingga sampai sini. Dan yang C pun garisan perspektif C bertemu ke bucu sini pula. Okey. Siaplah. Kita punya satu lagi ke
Okey, ke sini. Ni garis putus-putus ni adalah garisan yang terselindung di sebelakang ataupun di sebalik objek lah. Jadi objek kita ni, kita akan kelihatan di depan ni dia nampak besar, di belakang dia kita nampak kecil. Itu kita panggil perspektif. Okey, ni di depan ni ukuran dia besar daripada ukuran di belakang ni. Dia nampak mengecil lah. Perspektif untuk garis apa kita panggil, untuk satu titik lenyap. Jadi bila kamu dah siap, kamu hitamkan garisan ataupun legapkan garisan objek kamu. Okey, jadi siaplah kita punya lakaran perspektif satu titik lenyap. Yang perlu ada di lakaran kita adalah garisan ufuk berada di atas, garisan bumi berada di bawah. Titik lenyap yang kamu perlu letak di atas garisan ufuk, letaklah kat mana pun. Kemudian garisan perspektif yang kita buat lakaran secara layang lah. Garisan layang saja ke titik lenyap. Mesti bertemu di titik lenyap. Hujung dia. Kalau kereta api ni, ni gerabak dia ni ada lagi. Macam itulah. Okey. Sekian saja. Bertemu lagi untuk lakaran perspektif dua titik lenyap.